عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita sambung balik bacaan hadis yang berikutnya berhubung dengan kelebihan-kelebihan dan galakan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أو كما قال. حديث رواه البخاري ومسلم. Tengok terjemahan dia. Yata'aqabun fikum malaikah, telah mengawasi kamu para malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikah, para malaikat ini mengawasi atau memelihara, berada, datang kepada kamu, yakni manusia, bil-lail wan nahar, datang kepada kita itu malaikat bertujuan untuk mengawasi, memelihara, berada bersama dengan kita. Malaikatun bil-lail, iaitu malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr, yakni mereka silih berganti, mereka datang kepada manusia itu silih berganti. Ada malaikat yang bertugas mengawasi, memelihara dan menjaga kita pada waktu malam. Sebahagian lagi malaikat yang bertugas berkumpul dan berada di samping kita ini pada waktu siang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yajtami'un fi salatil fajr, mereka itu berkumpul atau berhimpun fi salatil fajr, pada waktu salat subuh dan salat asar. Maksudnya mereka datang pada salat subuh dan mereka datang ketika kita melakukan salat asar. Maksudnya yang salat subuh tu mereka jaga untuk waktu siang, yang salat asar itu mereka akan jaga pada waktu malam. Maksudnya pertukaran malaikat itu yang mana bertugas ataupun bertanggungjawab untuk memelihara kita pada waktu siang,
dia turun pada waktu subuh. Manakala malaikat yang bertindak mengawasi, memelihara, mencatat dan berada bersama-sama dengan kita sepanjang malam itu, malaikat yang turun pada waktu asar. Kan? Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam di tengah kamu, batu, yang berada bersama kamu pada waktu malam. Fayas'aluhum rabbuhum, dan bertanyalah kepada mereka Tuhan mereka, yakni Allah Azza wa Jalla. Bila naik malaikat yang bersama dengan kita pada waktu malam, alladzina batu fikum, iaitu malaikat yang bersama dengan kamu pada waktu malam, naik menghadap Allah Azza wa Jal, wa huwa a'lamu bihim, walhal Allah itu lebih mengetahui. Maksudnya tak perlu, tak berhajat untuk dia bertanya. Allah itu dari sudut ilmunya maha mengetahui. Tetapi kita akan bahas nanti kenapa Allah bertanya. Sebab ada beberapa perkara yang kalau kita baca secara sepintas lalu, seakan-akan nampak macam kekurangan ataupun ada sebab Allah Ta'ala buat benda tersebut. Umpamanya, kita beriman bahawa setiap daripada perlakuan dan perbuatan kita ataupun perkataan yang kita ucapkan, kesemuanya dicatat dan ditulis oleh Allah di dalam buku amalan kita. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan buku amalan itu untuk mengetahui amal perbuatan kita? Dan kadang-kadang kita melihat dalam hadis-hadis yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang kau lakukan, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebut, apa yang mereka minta, apa yang mereka hajat. Bukankah kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengetahui, bersifat alim, yang maha mengetahui? Apa perlunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada buku catatan? Apa gunanya buku yang mencatat amal perbuatan itu, walhal setiap daripada tindak tanduk dan perbuatan kita adalah di dalam pengetahuan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuannya. Hatta kan daun yang gugur sehelai, daun yang gugur di atas muka bumi, daun yang gugur yang ditiup oleh angin itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah benda yang paling besar dalam pengetahuan Allah. Tetapi apabila mereka naik bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika engkau meninggalkan mereka? Ketika kamu meninggalkan mereka itu, apa yang mereka lakukan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tahu? Sehingga dia perlu kepada malaikat untuk bagi tahu? Tentulah sama sekali tidak. Nanti kita akan tengok apakah hikmah ataupun apakah rahsia di sebalik pertanyaan dan catatan yang Allah perintahkan kepada malaikat. Fayaqulun, maka menjawablah para malaikat itu, taraknahum, kami meninggalkan mereka. Yakni ketika kami naik bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dan kami meninggalkan mereka di bumi, wahum yusallun, mereka itu sedang melakukan salat. Wa atainahum, dan ketika kami mendatangi mereka, masa kami datang hari itu, masa kami datang bertemu dengan mereka,
wa hum yusallun, juga mereka sedang menunaikan salat, dan ketika kami naik meninggalkan mereka juga mereka sedang melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil tentang kelebihan orang yang menunaikan salat. Nanti kita akan bahaslah. Tetapi pengarang kitab kita ini, penulis, dia bawakan hadis ini tentang kelebihan dan keutamaan orang yang mendirikan salat. Okey. Jadi kita nak tengok dan kita nak bahas sedikit berhubung dengan hadis ini, insya-Allah. Okey tuan-tuan. Hadirin mukminin, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa di sana adanya dua kelompok malaikah, iaitu daripada kalangan para malaikah. Sebenarnya dalam bahasa Arab ni malaikah tu dah ramai dah. Kalau satu dia panggil malak, malakun, satu malaikat. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran atau dengar di dalam hadis, Nabi sebut perkataan malaikah, maksudnya banyaklah. Berapakah jumlah para malaikat ni? Berapakah kita sebut angka bilangan tentang jumlah keseluruhan malaikat ni? Di sisi ahli sunnah, wallahu a'lam, tak ada siapa yang mengetahui jumlah sebenar malaikat. Sebab kalau kita tengok di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia Mi'raj, naik ke langit, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, apa yang dia tengok? Baitul Ma'mur, seolah-olah seperti Kaabah. Bisa dengar tak hadis ni? Yang mana di Baitul Ma'mur itu para malaikat 70,000 masuk dan keluar. Betul tak? Masuk dan tak keluar. 70,000 masuk, tak keluar. Masuk lagi 70,000, tak keluar. Masuk lagi 70,000, tak keluar. Berdasarkan hadis ini sahaja, para ulama membuat kesimpulan bahawa tidak diketahui jumlah secara tepat berapakah jumlah bilangan malaikat. Tetapi apakah yang penting di sisi ahli sunnah? Sebagai orang yang beriman, kita wajib boleh kufur, terkeluar daripada akidah Islam mereka yang meragui kewujudan malaikat. Sebab itu malaikat ini termasuk di dalam arkanul iman. Apa dia? Rukun iman. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, kullun amana billahi wa malaikatihi beriman kepada malaikat-malaikatnya. Bahkan dalam hadis yang kita selalu dengar dan kita selalu baca daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, hadis Jibril, yang mana Jibril mari, dia tanya dekat Nabi, ya Muhammad, hey Muhammad, akhbirni anil iman, kau beritahu kepada aku apa tu iman. Nabi kata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi.
Engkau beriman kepada Allah dan kau beriman kepada malaikatnya. Jadi dalam hidup orang beriman, perkara yang paling penting, paling besar, dia hendaklah percaya, yakin dengan sepenuh keyakinan tanpa ada keraguan dan syak. Malaikat memang wujud walaupun dia tak nampak. Dan kita tak boleh gambarkan malaikat ni macam mana. Memang betul Nabi SAW bagi tahu malaikat ni bersayap. Dia ada ajnihah. Dia ada sayap. Tapi macam mana sayap dia tu? Sat lagi dia kerana duk tengok cerita orang putih yang ada sayap tu, lepas tu dia buat bulat. Tuan-tuan, sikitlah saya nak tanya. Kita beriman malaikat ni memang ada. Kita percaya malaikat ni wujud. Dan salah satu daripada sifat malaikat ni dia bersayap. Tiba-tiba orang putih pergi buat cerita, dia gambarkan malaikat ada sayap. Walaupun tak betul bentuk sayap tu, memang sayap tu tak sama, tak betul lah, pasal kita tak tahu benda ghaib. Tapi apa yang kita boleh ambil manfaat di situ? Apa dia? Orang putih buat cerita malaikat ada sayap. Angel ada sayap tak? Tengok ada cerita Dracula, malaikat main buka sayap. Malaikat bersih Hollywood orang putih buka sayap. Maksudnya sumber cerita tentang malaikat itu ada persamaan dengan Al-Quran. Betul tak? Jadi sebab itu apabila tuan-tuan tengok sebahagian filem Hollywood, tapi jangan ambil filem ni sebagai hujah. Jangan jadikan filem sebagai hujah. Jangan pergi percaya pula. Tapi saya nak cerita, jangan pelik kalau mereka buat cerita yang ada kesamaan dengan apa yang kita sebut. Kalau tuan-tuan ada masa, tak payah tengoklah, cuma baca aja. Mereka buat filem Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Depa tahu mana ni? Depa ambil sumber mana ni? The Ark of Nuh. ARC ya? Betul ya? Orang putih ARC ya? The Ark of Nuh. N-O-H. Nuh. Orang Melayu dia ikut ejaan tu Nuh. Sebenarnya Nuh, malah kan Nuh. Nabi Nuh, Bahtera Nabi Nuh. Dia ambil mana tu? Sebab itu kita tengok ada cerita-cerita orang putih. Adam and Eve. Adam dan Hawa. Dia buat cerita buah apple. Saya nak bagi tahu kerana sumber agama Kristian berasal daripada samawi, daripada agama yang turun daripada langit. So sebab itu konten dalam Bible tu memang ada cerita-cerita para nabi ni. Memang ada cerita-cerita nabi ni. So jangan pelik kalau orang putih boleh tahu dan buat cerita tu nak sama macam yang kita duk baca dalam Quran. Itu satu benda yang kita kena sedarlah. Okey. So malaikat ni di sisi kita mereka memang wujud dan makhluk yang paling taat dan tidak pernah membantah malaikat. Tak pernah membantah Allah. So tuan-tuan, bila kita sebut malaikat, semua sifat dan cerita malaikat ini mestilah berbentuk yang baiklah.
Jadi cerita-cerita yang memburukkan malaikat atau menggambarkan malaikat ini sebagai makhluk yang mempersoal atau makhluk yang membantah perintah Allah, itu ada tanda-tanda yang jelas cerita itu palsu. So malaikat ini sifatnya, tabiatnya pada taat kepada perintah Allah. So bila Allah suruh, mereka buat. Dan malaikat ini makhluk yang Allah jadikan sebelum manusia daripada cahaya. Selain daripada malaikat, kita dan saudara kita daripada kalangan jin. So malaikat ini tentera Allah. So kita kena beriman. Walaupun pada zahirnya kita tak nampak. Nabi kata malaikat ini akan dihantar oleh Allah untuk melindungi, memelihara, mengawasi, menjaga manusia yang beriman. Allah akan hantar untuk duduk dengan kita, jaga kita. Kita kena beriman. Walaupun kita tak nampak. Dan malaikat ini akan senantiasa menyuruh, mengajak kepada benda yang baik. Dan malaikat ini kerja dia banyak, mendoakan orang beriman. Apa lagi? Membawa doa-doa dan hajat orang beriman kepada Allah. Membantu Nabi SAW dalam peperangan. Ini kerja-kerja malaikat. Dan kita kena beriman. Okey? Dan malaikat ini senantiasa bertembung dan bertarung dengan syaitan dalam merebut kita. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, senantiasalah bertembung dan bersaing di antara syaitan dengan malaikat ini untuk mengambil manusia itu, sama ada mengikuti jalan yang Allah redha ataupun mengikuti jalan syaitan. Sebab itu kalau tuan-tuan duk dengar orang sebut bisikan syaitan, bisa dengar tak? Bisikan syaitan. Apa dia lagi? Hasutan syaitan. Bisikan syaitan ni apa dia? Yang tak elok tu setan lah. Senang faham. Okey. Tapi jarang kita dengar orang sebut apa dia? Bisikan malaikat. Hasutan malaikat. Tapi nak sebut hasutan malaikat ni tak kena. Hasut ni benda tak elok. Dia ni mai hasut aku lah. Dia hasut hang buat apa? Dia hasut aku suruh pergi masjid. Macam tak masuk pula ayat tu. Hasut suruh berkelahi, hasut suruh bergaduh ke masuklah. Jadi malaikat ni, sebab itu dalam hati kita, dalam fikiran kita, dia bukan sahaja yang jahat tau, yang baik pun ada. Ada tak tuan-tuan terasa nak buat baik? Ada tak terlintas nak buat baik? Tergerak hati nak buat baik? Teringat nak buat baik? Ada tak mai dalam fikiran tuan-tuan? Ada ke tak? Ada kan? Itu daripada cetusan, ilham, bisikan malaikat. Teringat nak mai kuliah malam ni. Ada tak teringat ni tersentuh? Malam ni nak pergi kuliah. Itu malaikat lah tu. Nak keluar masjid, nampak tabung, bagi sikit lah. Itu malaikat lah. Malaikat lah yang suruh, malaikat lah yang dorong, malaikat lah yang gerak dan buka hati kita untuk pergi derma tu. Malaikat lah. Macam mana kita boleh terdorong? Ramai orang ada, ramai orang duduk dalam masjid, tapi tak ramai orang yang mengaji, tak ramai orang yang sedekah. Pasal apa? Bukan semuanya ikut apa yang malaikat suruh. Malaikat tu dia tak ada kuasa, dia boleh habat, dia boleh tarik, tapi decide kita juga. Macam juga setan. Tuan-tuan ada tak nak mai sini? Dan saya nak tanya betul tuan-tuan, ada tak hala tak mau mai?
Dek mengaku. Ada perasaan malas tak mau main? Hari ni ada rasa segan tak mau main? Mesti. Takkan syaitan biar saja. Syaitan lama dah tak kacau saya. Tak pernah dah rasa tak mau main. Duk rasa nak main. Syaitan mu ingat meluat dengan saya. Usakan hang. Syaitan tak kacau dah dia. Mesti ada. Kalau ada perasaan nak buat baik, mesti ada juga perasaan untuk tak mau buat. Walaupun tak buat benda jahat, tak mau buat benda baik itu juga syaitan. Mesti ada punya. Kalau tak ada, mai habis. Yang tak mai tu, yang tak mai tu pasal apa? Yang tak mai tu pasal apa, Tok Iman? Tok Iman jangan jawab, tak orang marah. Dah kita pun ada perasaan tak mau mai, betul tak? Kita pun bukan tak ada ni, bukan tak ada perasaan tak mau. Tak ada. Mesti ada. Tetapi ada juga perasaan nak mai. Perasaan itu bertembung. Inilah yang Nabi maksudkan, berebutnya syaitan dan malaikat itu untuk mendapatkan kita, sama ada berada di pihak dia atau berada di pihak kita. Tetapi yang menentukan pilihan itu, siapa yang kita akan berada di pihak mana, pasukan mana, kumpulan mana, tim mana, kita yang buat keputusan. Dan beradanya di sini, beradanya kita di sini menunjukkan kita telah memilih untuk berada dengan tim mana? Takkan tim setan main masjid. Tim malaikat. Yang tak mai, yang tak mai haji tim mana? Tim mana? Semua tak mau jawab. Okey, sebab kita hanya ada dua pilihan. Yang ada uzur sakit tak payah nak buat apalah, ada alasan. Faham ambil lah, ada kerja apa semua, kita terimalah. Tapi yang tak ada alasan, yang tak ada uzur, yang tak ada sebab. Sebab kita kena tahu, kita kena letak dalam hidup kita ini adanya apa? Perkara yang baik dan ada perkara yang, tuan-tuan, bila kita mati esok, kita mati esok, tuan-tuan bangkit, tuan-tuan nak pergi mana? Kita hanya ada dua ya. Satu syurga, satu dia tak ada tengah-tengah. Sebab itu kita tak ada kita tak ada tiga pilihan. Kita ada sama ada berada. Aku malaikat pun tak. Semalam hang boleh kat siapa? Malaikat ke setan? Malaikat pun tak. Betul? Setan pun tak. Aku ni bebas. Tak ada. Tak ada yang kata bebas. Dia ada dua ya tuan-tuan. Sama ada berdiri atau duduklah. Berdiri berapa orang? 13. Lambat tangkap. Okey, itu sambung. So dia ada dua dalam hidup ni. Sama ada kita memilih untuk berada dengan malaikat atau kita berada dengan syaitan. Sehingga Nabi SAW sebut, apabila kita nak tidur, syaitan mari bisik. Tidur. Kita pun tidur. Dapat agak dia. Malaikat, dia juga cuba nak dapatkan kita. Dia kata kau bacalah doa. Bismillah. Allahumma ahya. Bismikallah. Kau baca ayat kursi. Dia pun suruh. Tapi kita lebih suka, lebih berat untuk tidur terus. Gelak setan. Berdekah-dekah. Renggah gelak tak sanggup. Bulit kita malam tu. Malaikat tak rugi. Tetapi kita yang rugi. Itu. So turunnya malaikatu bil-lail wal malaikatu bin-nahar. Ikhtalafa al-ulama fil murad bihaula'i al-malaikah hal hum al-hafazah atau ghairihim. Apa dia? Malaikat yang disebut dalam hadis ini,
Para ulama berbeza, malaikat apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan? Malaikat apa ni? Sebab malaikat ni banyak. Kata para ulama, jumhur fuqaha, jumhur ulama menyatakan bahawa malaikat yang turun pada waktu malam dan turun pada waktu siang ini hafazah. Malaikat nama dia hafazah. Apa makna hafazah? Malaikat penjaga. Dia panggil guardian. Malaikat yang bertugas hafazah. So dia malaikat ini dia dia panggil muaqibat. Dia tak pernah tinggalkan kita. Turun yang malam, naik siang. Turun siang, naik malam. Silih berganti. Dia tak pernah langsung meninggalkan kita walaupun seketika. Namanya malaikatul hafazah. Hafazah. Hafazah tu maksudnya malaikat yang menjaga. Apa yang dia jaga? Al-kitab, iaitu menjaga catatan kebaikan dan keburukan. Dia menjaga kebaikan dan keburukan yang dilakukan pada waktu siang dan juga dilakukan pada waktu malam. Dia catat. Namanya hafazah. Dia mari dia turun untuk catat, untuk jaga. Semua apa yang kita buat ini sama ada yang baik ataupun buruk. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita jangan pedulikan sama ada orang tahu ke tak tahu apa yang tuan-tuan buat. Don't worry, jangan risau. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah hati. Tuan-tuan buat orang tak tahu. Sebab lah ni semua mereka nak kena update. Tak payah update, tak payah update. Tuhan tahu. Maghrib dan maghrib, dah mayang maghrib, dah mayang isyak, dah balik kuliah, dah mayang tarawih, dah baca doa, dah baca semua yang dia buat tu dia update dalam Facebook. Tak payah. Berapa senang nak check balik nanti di padang mahsyar, tengoklah status dia. Facebook pun dia boleh buat naik memori hot setahun kan, reminder balik. Kadang-kadang orang kita ni dia live kita, ada ketika kita kongsi dengan orang lah, ada ketika benda-benda yang tak perlu kita tak kongsi kan. Bukan tak boleh kongsi, tapi ada benda kita kongsi, ada benda privacy kita tak kongsi lah kan. Hubungan suami isteri, ada siapa-siapa update dalam Facebook, oi demam, masuk bilik air, selesai qada hajat, alhamdulillah lancar dan dipermudahkan, terima kasih. Kali ketiga Kanga 29 hari bulan, macam tulis saja pula. Kita tak semua benda kita catat. So saya ingat soal ibadah, soal kita dengan Allah, tak payah. Tapi kalau kita pergi tengok taman bunga ke, pergi mana kita nak kongsi, suruh ramai tengok ke apa ke, tak ada masalah lah. Cukup. Kalau kita nak kongsi ada majlis ilmu, boleh lah. Ini dalam Facebook tu sat-sat. Selesai tahiyatul masjid, selesai qabliyah, Facebook pun kata, tak berhenti-berhenti sat hang update ni. Takut kok malaikat miss. Malaikat boleh refer balik dalam status. Tuan-tuan. Kan? Okey, itu satu. Yang kedua, bila kita beriman adanya malaikat hafazah, dia akan memberikan satu ketenangan pada kita. Saya bagi contoh lah. Kita ada majlis di masjid ni. Majlis. Ramailah pihak yang terlibat. Tidak? AJK lah apa lah. Tapi gambar yang masuk, gambar siapa? Gambar yang masuk dalam liputan, dalam kamera, dalam TV, gambar pengusi.
Mulalah ni AJK hujung-hujung ni nak dia tu mai tangkap gambar aku yang mai susun awal. Ya. So bertenang, relax. Kadang-kadang kita ni bila manusia dia buat kerja tapi orang tak nampak dia. Dia tu tak diberi liputan. Orang tak ambil gambar dia. Orang tak ajak dia main duduk depan. Dia bukan front page, dia bukan frontliner, dia backdoor liner. Letih ya. Tetapi Allah telah hantar malaikat ni yang kita beriman ni, so kita tak peduli, tak kisah. Orang kena itu imam, pastilah orang kena itu imam, orang kena itu Bilal. Tapi jarang orang kena itu Siok. Pasal itu kadang-kadang orang yang tak pernah main masjid pergi tuju kat Tok Siok. Dia tanya dekat bini dia, yang mana satu Tok Imam? Tok Imam ni yang duduk depan tu, depan tu lah. Adapun dia main-main tengok Tok Siok duduk cuci kapek depan. Assalamualaikum Tok Imam. Dia kata saya bukan Tok Imam, saya Tok Siok. Kenapa orang tak tahu? Bahkan dalam hadis tentang, pernah tak baca hadis imra'atun sauda, perempuan kulit hitam, yang Nabi SAW marah kat sahabat pasal tak habaq dekat dia. Kata perempuan tu mati. 2-3 hari Nabi tak nampak dia. Nabi kata, mana pergi perempuan ni? Dia mati. Pasal perempuan tak habaq kat aku? Segan nak kacau Rasulullah. Bukan siapa-siapa dia ni. Cuci masjid dia. Kulit hitam. Perempuan kulit hitam cuci masjid. Bukan orang besar, bukan somebody. Nak pergi kacau Nabi malam-malam, tak padan lah. Kita pun patut lah. Nabi kata, mana kubur dia? Tunjuk man. Nabi pergi salah di kubur dia. Nabi pergi doa. Nabi pergi. Maksudnya besar kedudukan orang yang pada pandangan kita tak nampak, siapa pun tak kenal, tak nampak dia di masjid dia. Sebab itu Allah menyata dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran kata, yang inilah ayat yang memujuk dan memberikan penenang kepada hati kita. Aku tak mau buat dah. Berapa ramai orang yang futur, yang apa, tinggalkan kerja kebaikan ni sebab apa? Kerana tak dihargai diri dia tu. Orang tak bagilah apa-apa penghargaan, kan? Datang tak diundang apa? Datang tak diundang, pergi tak disuruh ke apa ke. Tapi Allah kata kat kita, tuan-tuan, Allah kata apa? Kadang-kadang orang susahlah pasal kita nak jaga hati orang, susah. Kita ustaz tak pandang aku, tu imam tak pandang aku, tak tengok aku. Susah kita, susah. Jenuh kita. Assalamualaikum. Tengok lah tadi. Salam lah tau. Yang selalu tanya salam dok lagi ni tuan rumah kenduri. Salam kita. Salam kita. Kita pasal tu tuan-tuan. Allah kata wa qul i'malu, kamu buatlah, kamu beramallah. Fasayarallah. Allah kata fasayarallahu 'amalakum. Allah akan tengok amalan kamu. Don't worry, jangan risau. Orang lain tak nampak tak apa, orang lain tak tengok tak apa, orang lain tak tahu tak apa. Aku akan tengok, kata Allah. Fasayarallah. Bukan takat tengok. Allah kata apa? Fayunabbi'ukum. Nanti bila kamu balik kepada aku di hari kiamat, fayunabbi'ukum, aku akan cerita balik apa semua yang malaikat tulis ni, aku akan cerita balik pada kamu. Bima kuntum ta'malun, apa yang kamu buat, jangan risau. So kita kena tanya, penghargaan siapa yang kita nak? Kalau kita mengharapkan penghargaan manusia, hujung jalannya kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan penghargaan Allah, hujung jalannya senantiasa bercahaya. Tuhan janji, cukup. Nampak? Okey.
So malaikat hafazah ni dia mencatat, menjaga, menulis semua yang kita lakukan. Sebab itu pagi dengan petang ni memang waktu yang sangat kritikal. Tidak? Hebatnya waktu pagi ni, yajtami'un, waktu malaikat berimpun. Sebab itu waktu pagi ni waktu yang berkat. Orang yang berjaya, orang yang bangun awal. Pergilah tuan-tuan, tanyalah orang mana-mana yang berjaya, tak kira lah berjaya dunia ke, berjaya apa ke, pergilah Cina pun boleh tanya, orang bukan Islam pun boleh tanya. Saya nak tanya ni, sebagai orang yang paling kaya, mangkit ke apa? Tanya dia, mangkit ke apa? Saya nak habaq, saya sebagai orang yang kaya ni, lagi tak lohong saya tak mangkit. Tak ada muhung lah. Pergi tanyalah mana-mana orang yang sukses, orang yang berjaya dalam dunia ni. Tak kira lah dalam urusan dunia ke, urusan apa ke, sukan ke, perniagaan ke, semuanya berkunci kepada bangun awal, berkat tu. Sebab itu Nabi SAW sangat menekankan soal pagi ni, pasal malaikat berimpun waktu pagi. Salat yang paling besar, yang paling penting, Quran menyatakan Allah bersumpah dengan waktu pagi. Wal fajr wad duha. Tak ada wal zuhri kan? Semua orang mengawal. Kejayaan itu terletak, Allah sumpah pagi, subuh. Salatul fajr, salat subuh ini salat yang disaksikan oleh malaikat. Sebab itu orang munafik tak main sembahyang subuh. Orang munafik tak pergi sembahyang subuh. Nabi kata, ma'athqalus salah 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Apa tak main? Pasal itu ramai orang main sembahyang raya, tapi tak ramai orang main subuh. Kita pun pelik. Subuh tu wajib, raya tu sunat, tapi penuh masjid sembahyang raya. Sakan lagi sembahyang raya daripada sembahyang subuh. Itu belum kira tarawih dengan Isyak. Isyak ada dalam 4 orang, 5 orang. Itu pun hak geng-geng masjid. Mai tarawih ketat. Kita pun tak tahu apa pasal. So itu satu. Dan kita tengok juga pada waktu pagi ni memang ditekankan. So saya menasihati diri saya, tuan-tuan. Oleh kerana kita tahu malaikat naik nak bagi tahu dekat Allah. Kita tahu malaikat naik nak hantar laporan dekat Allah. Satu, kita jaga salat subuh berjamaah. Yang kedua, zikir pagi. Pasal itu tuan-tuan tengok, ada zikir pagi, zikir petang. Pasal malaikat pagi dengan petang. Sebab itu jangan, sebagai orang beriman, curi sedikit masa. Jangan miss zikir pagi, zikir petang. Tak sampai setengah jam. Kadang-kadang kita sembang di kedai tu lebih daripada kita baca zikir pagi tu. Tapi ringannya kita duk rasa zikir tu berat nak habis tu, payah. Tapi so zikir pagi dengan petang. Dan kalau kita tengok salat asar juga, Nabi SAW juga stres salat asar. Betul tak? Banyak hadis yang Nabi kata siapa yang tinggal salat asar seperti mana kehilangan keluarga dan hartanya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata siapa yang tinggal salat asar batalah seluruh amalannya pada hari itu. Man taraka salatal asri faqad habata amaluh. Hari itu punya amalan semua batal. Salat asar ni pasal apa? Dan dikatakan oleh para ulama salatul wusta, merujuk kepada salat asar. Sebelum kita azan sikit, tuan-tuan, sahabat Nabi bila mari asar, sahabat-sahabat Nabi bila mari asar, mereka susah hati. Kenapa mereka susah hati? Kerana mereka sedar ketika itu amalan yang mereka lakukan akan diangkat oleh Allah. Mereka bimbang tidak ada satu amalan yang diangkat oleh Allah yang diterima pada hari itu.
Tapi kita hari ni asal ada tak perasaan itu? Apa yang kita baca, kita sedekah, kita salat diangkat pada waktu itu. Waktu itu orang nak tahu. Orang Allah angkat, Allah nak tengok. Kita akan sambung sedikit syarah selepas daripada azan Isyak ni. Kita bagi laluan dahulu kepada azan. Bismillah, kita sambung sikit lagi. Kata para ulama, perkataan Nabi yajtami'una, mereka berkumpul fi salatil fajr wa salatil asr, menunjukkan apa? Selain daripada keutamaan waktu subuh dan juga keutamaan waktu asar, di mana amalan itu diangkat kepada Allah secara harian. Maksudnya ada amalan yang diangkat secara harian. Ada juga amalan yang diangkat secara mingguan. Sebab itu bila orang tanya Nabi SAW tentang berpuasa sunat pada hari Isnin, kerana amalan diangkat.
Dan Nabi kata, sesungguhnya aku suka ketika dibentangkan amalan aku, diangkatnya amalan aku itu di dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, sebagai orang beriman, apabila mengetahui keadaan alam ghaib, yang mana malaikat itu mengangkat amalan kita pada waktu subuh dan asar, bayangkan ketika dua waktu yang kritikal dan penting ini, kita berada pada jalan yang tersasar. Allah tanya, Allah tahu, tapi pertanyaan itu untuk kita, seperti mana catatan itu untuk kita. Sebab itu Allah bentangkan itu. Allah tanya untuk kita mengaku sebagai hujjah atas kita, sebagai hujjah ke atas kita. Betul tak engkau buat benda ni? Betul tak engkau lakukan benda ni? Tercatat rapi supaya tak ada pertikaian. Kita mengaku. Dan dalam hadis tu Allah kata apa? Tuan-tuan bisa dengar dalam hadis tu Allah kata apa? Ada tak benda yang kau buat tapi malaikat tak tulis? Ni Allah tanya, ada tak benda yang hang buat tapi Allah tak tulis? Malaikat tak tulis, tak catat? Dia kata, ada, saya semayang ni tapi tak tulis. Ada tak? Maksud apa? Tuan-tuan, Allah ini dia adil tau. Sebab itu kita baca dalam Quran, Allah kata apa dekat orang kafir? Allah cabak orang kafir. Orang kafir ni yang memang tak boleh lawan Allah ni, Allah bagi peluang juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Tengok, maksudnya Allah mengajar orang Islam berhujah. Allah mengajar orang Islam untuk apa? Bagi peluang. Dia bentangkan apa yang dia nak, bentangkan kepercayaan dia. Allah kata, kalaulah kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada, Allah kata, kau buat satu meh. Allah bagi peluang, tapi kita kadang-kadang tak bagi peluang. Gam, tangkap, blok, blacklist, tak mau jumpa, dengar, tanya dulu, apa masalah kau? Pasal itu orang-orang yang menganut ajaran sesat ataupun orang yang terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar, kita tak semudah itu nak hukum murtad. Katalah satu orang tu dia pergi masuk gereja ke, atau dia pergi buat satu amalan yang nampak macam dia telah keluar daripada Islam. Mesti yang pertama dalam Islam, kaedah sebelum kita nak putuskan dia itu terkeluar daripada Islam, nombor satu, iqamatul hujjah. First step, level yang pertama, iqamatul hujjah. Kita panggil dia, masalah apa hang ni? Keliru tang mana? Tak puas hati tang mana? Apa yang hang rasa tak betul? Mari kita nak jawab, kita nak cerita. Tak ada dalam Quran, tak pernah ajak cok, label, tutup, gam, blacklist, buat senarai, yang ni tak boleh ceramah, ini tak boleh masuk. Ini dia panggil apa? Barbarian. Tahu barbarian? Barbarian. Ni jenis, tahu barbarian? Ni pun kena tengok cerita orang putih juga, barbarian ni. Jenis yang tak ada undang-undang ni. Undang-undang rimba. Kalau salah, tang mana salah? Kalau dikatakan dia itu ajak benda salah, tang mana salah? Buktikan. Silapnya di mana? Panggil dia. Ini panggil pun tak boleh. Siapa? Geng ni. Dulu parti ni. Quran ajak. Tanya. Tak betul tak malah? Ada hujah tak? Ada keterangan? Ada hadis tak? Ada dalil tak? Tanya dia. Ada pandangan ulama tak? Tentu orang mai sembahyang Isyak, sembahyang 5 rakaat. Tanya dia, siapa kau sembahyang 5? Isyak 4.
Saya bukan ada dalil hujah apa ke. Saya tersilap. Kan? Tersilap. Tapi kalau kita pukul, dia ni penin ajaran mana? Tak tanya. Kan? Itu sistem Quran. Okey? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya, ketika mana engkau meninggalkan mereka itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan salat. Ini kelebihan salat. Kan? Kita pergi satu orang nak pergi tengok apa? Merisik. Pergi sampai rumah dia. Mana nak tolong? Tak balik masjid lagi ni. Kita pun dengar. Ini bagus. Pukul berapa? Pukul 10 pagi tak balik masjid lagi. Itu dia. Duduk sampai keluar. Tak balik lagi. Dia ni kalau pergi subuh ni lepas maghrib, lepas isyak ni baru nak balik. Jangan tuan-tuan, janganlah bagi menikah dengan anak tuan-tuan. Pasal apa pula? Mati kebulung duduk dalam masjid tak kerja. Kita kan otak kena kritis sikit. Baguslah, artinya kalau kita pergi mana time-time ni dia ada di masjid, jadi kita tengok. Sebab salat ni bukti tau, bukti iman. Pasal itu Nabi kata tak menjaga salat, tak menjaga wudu illal mu'min. Tak ada orang yang konsisten dengan salat, orang yang menjaga wuduknya, melainkan aku menyaksikan dia itu orang yang beriman. Kalau kita pergi rumah, mana? Pergi tengok dalam hutan getah tu, tak ada pergi minum ketum ni, time-time ni. Kita dengar apa? Pergi di rumah pukul 12, mana nak darah? Dia tu lah, kalau nak jumpa dengan dia tu kena mai pukul 3 kan bangkit lagi ni. Laporan tu buruk dah. Report tu tak elok dah. Tapi kita ni tengok dia kata, taraknahum wa hum yusallun. Kami tadi nak naik menghadap Allah, mereka duk salat. Kami pergi tadi tu masa nak turun tu pun mereka duk salat. Salat subuh dan salat. Dan hadis ni juga menunjukkan apa? Mereka mendirikan salat jamaah. Ini juga kita boleh katakan sebagai salah satu daripada kelebihan salat jamaah. Dan kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bahawa salah satu daripada tabiat malaikat, iaitu mereka akan berkumpul ketika mana kita berkumpul untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan, malaikat ni penting dalam hidup kita kerana mereka akan jadi witness. Tuan-tuan tahu tak? Bisa dengar ada hadis malaikat ni kenal orang yang buat ibadat ni. Masa jenazah kita naik, bisa dengar ada hadis tu, Bara' bin Azib. Masa malaikat dengar nama kita, yang nak buka langit tu siapa? Malaikat. Dia tanya apa? Ni jenazah siapa ni? Malaikat yang jaga langit pertama tu dia tanya, ni jenazah siapa ni? Maksudnya malaikat ni mengenali kita melalui amalan yang kita buat. Dia jumpa kita di masjid, dia jumpa kita di majlis ilmu, dia jumpa kita di zikir. Tuan-tuan nak jumpa malaikat di mana? Di kedai kau? Nak jumpa malaikat di mana? Kita pergi rumah tu imam, kita pergi rumah tu imam. Tu imam tak ada di rumah. Bini dia suruh cari di mana? Tu imam ada? Tak ada ah. Saya nak kena dia sign ni. Cuba tengok di masjid tengok. Bagus ya. Kata kita pula nak kenal kawan tu kan. Anak tono kata lakuk kampung ni. Kita pergi tanya tu imam. Tu imam. Jawab siapa? Ni saya nak tunjuk satu gambar ni, tolong buat kawat cam Ustaz. Sebab dalam laporan yang diterima, dia tulis di kampung ni, Padang New ni, Guak Gajah ni. Okey, sila ambil gambar.
Gambar A4 ni besar ni. Print besar ni, lubang hidung clear. Tu imam pun tengok jauh. Tak nampak, tarik dekat. Pun tak nampak. Pusing pun tak nampak. Ish. 35 tahun saya jadi imam. Daripada Tok Siok 2 naik jadi Tok Siok 1, Tok Bilal 2, Tok Bilal 1, Imam Lita, Imam 2, Imam 1. Ni pun dapat surat jaib suruh berhenti ni. Tak pernah nampak muka ni. Oh, kita mau dengar-dengar. Tu imam tak pernah nampak muka. Kut tu imam 1 ni jenis dendam. Ada masalah apa? Tanya tu imam tu. Kan tu imam 1 kot lah, tak puas hati ke apa ke, kita tak boleh kira tu imam 1 suruh kat tu imam tu. Bisa tengok muka kau ni, kenal tak? Ish. Dia kata tak pernah, bukan kata muka, telinga pun tak nak nampak. Kalau tu imam tak pernah kelih muka, tak boleh nak cam, kata anak Korea, out. Jangan duk pakai langsung. Makna tak pergi masjid lah. Tu imam mesti tahu berapa ekor ya. Assalamualaikum, muka ni lagi tak mati-mati. Boleh belah kanan tengok tak ada orang tu tukar muka lain, mati dah orang tu. Berapa orang dia tahu semua. So saksi yang boleh pakai tu imam. Pasal tu imam akan nampak di masjid. Kita buat pergi kedai kopi, tanya tu kedai, dia tengok muka kau ni, tak dan tunjuk gambar ni. Tak pergi dia sampai. Nampak tak tuan-tuan? Yang mengenali kita itu menggambarkan who are we. Kalau kita dikenali oleh orang masjid, artinya kita orang masjid, orang bagus lah. Orang main masjid, orang semayang. Artinya kita kalau main masjid, kita semayang, orang kenal kita. Pasal tu malaikat, bila dia duduk dengan kita, dia kenal. Bila naik roh kita, dia tanya malaikat yang bawa tu, siapa dia yang hang bawa ni? Dia sebut nama fulan. Oh, kenal. Orang bagus, orang semayang, orang beriman. Naik. Dia kenal mana? Dia kenal mana? Dia duk nampak dalam majlis ilmu, dia duk nampak dalam masjid, dia duk nampak. Pasal itu tuan-tuan, bila tuan-tuan duk rajin berdoa, suara pun dia kenal. Macam ni lah. Kita tak pernah pergi rumah kawan tu, tiba-tiba kita pergi. Kawan tu faham tak? Assalamualaikum. Kita tanya bini tak? Siapa dia ni? Hampir tengok tak? Lama tak keli. Lama tak main. Bila dia tak main lama, tiba-tiba dia muncul. Berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati. Malaikat ni, sebab tu kita suruh doa waktu senang. Waktu senang tak mau doa. Waktu susah tak mau doa. Dah sakit, dah susah apa semua, baru nak kalut doa. Waktu senang, berlagak, sombong, tak mau doa. Tuan-tuan, orang yang doa waktu senang, bila dia doa waktu susah, malaikat cam tahu suara tu. Malaikat kata apa? Sautun ma'ruf min rajulin ma'ruf. Malaikat kata, suara daripada ma'ruf, suara daripada orang yang kita, suara ni kita kenal ni. Malaikat kata, macam mana dia boleh cam suara kita? Pasal kita ni orang yang rajin berdoa. Kita jenis suara sengau, kan? Duk rajin suara. Sengau ni tahu dah ni, Tok Leban ni. Siapa tahu? Macam tuan-tuan duk selalu dengar suara saya, kan? Duk dengar suara saya, mesti boleh cam ya. Tak tengok orang pasang kaset, ni macam suara ustaz ni. Pasal duk dengar selalu. Malaikat kata, sautun ma'ruf min rajulil ma'ruf, suara yang kami kenal daripada lelaki yang kami kenal. Ambil doa dia bawa. Tiba-tiba kita tak pernah doa, kita pun tak pernah minta. Mai satu masalah, kita pula doa. Dia kata, suara siapa ni? Siapa dia doa ni? Jangan tu. Sebab itu kita kena berada di, kalau kita nak disayangi oleh malaikat, dirahmati oleh malaikat, didoakan oleh malaikat,
kena dikenali oleh malaikat, kena berada pada majlis yang malaikat ada, kena waktu yang malaikat duk ada. Malaikat turun naik waktu subuh, dia waktu subuh waktu ni pun tak kelih mana. So ini yang penting yang disebut oleh para ulama, kan? Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Wa dzakarahumullah. Nabi kata apa? Orang-orang yang duduk mendirikan salat, duduk dalam majlis dalam rumah Allah, Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi nazalat alaihim sakinah. Orang yang duduk dalam rumah Allah, dalam masjid, dalam majlis ilmu, orang yang mendirikan salat, zikir kepada Allah, nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah, malaikat duduk ramai, berimpun malaikat berebut. Wa hafathumul ni malaikat ni penuh. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan sebut satu-satu nama, fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Sekarang kita sebut nama Allah, daripada tadi kita sebut nama Allah, kita baca ayat Allah, hadis Nabi, kita ingat Allah dalam majlis ni. Berapa orang sangat dalam majlis ni? Siapa sangat yang duduk dalam majlis ni? Tetapi Allah akan sebut nama-nama kita yang mungkin sebahagian orang tak tahu kata dia ada dalam majlis ni. Hang tahu pun tumai sebenarnya, hang nampak dia tumai, aku tak perasan. Allah akan sebut nama dia, sebiji nama di dunia ni, di hadapan manusia. Si fulan telah hadir, si fulan telah ada, si fulan telah buat, Allah akan sebut. Maka hadirin mukminin, itulah apa yang kita boleh ambil tentang kelebihan melakukan salat, khususnya salat subuh dan asar, dan juga salat jamaah, dan juga hubung kait kita dengan malaikat hafazah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.